Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada hari ini 4 Syawal 44 25/4/23. Pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih. Tajuk yang kita akan bincang iaitu hikayat yang ke-161, hikayat yang ke-161, iaitu hukum ataupun tempoh seorang suami boleh berpisah dengan isteri dia, sama ada pergi musafir atau pergi berjihad ataupun pergi apa sajalah, mengikut kadar yang diberi, tempoh 4 bulan dan tidak melebihi 6 bulan. Itu kadar yang dibenarkan. Dan kita akan kenal tokoh Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, Sayyidah Hafsah, isteri Nabi, dan juga cara pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab dalam menangani isu-isu masyarakat. Baik, kita pergi kepada kitab kita ni, Hikayat Al-Wahidah wa Sittun Ba'dal Mi'ah, hikayat yang ke-161. Teks dia punya hikayat, an Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala qala, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu iza amsa akhadha dirratahu summa tafa bil Madinah. Sayyidina Umar ni pada waktu malam dia bawa dirrah ni tungkak dia. Dia bawa tungkak, dia berjalan dalam bandar Madinah. Fa idza ra'a syai'an yunkiruhu ankar. Kalau dia tengok ada benda yang tak baik, dia akan tegur. Fa bainama huwa zata lailatin ya'ussu, satu malam dia berjalan di celah-celah lorong Madinah itu, nak tengok apa yang berlaku, ataupun kalau ada benda-benda yang pelik ataupun yang tidak baik, maka dia jalan tengok. Iz marra bimra'atin ala sathin wa hiya taqul. Tiba-tiba dia lalu tepi rumah, dia tengok ada seorang perempuan di sutuh. Sutuh ni macam atas rumah. Ada kata, riwayat lain kata dia duduk dalam rumah dia, fi baitiha, dalam baitiha. Boleh jadi rumah dia tinggi sikit, wallahu a'lam. Yang pentingnya suara dia tu didengari oleh Sayyidina Umar. Dia kata apa? Dia bersyair, bernasyid. Tatawala hadha al-laylu wa akhdalla janibu wa araqqani an la qalila ula'ibu fa wallahi lawla Allah la rabba ghayruh la hurrika min hadha as-sariri jawanibu makhafatu rabbi wal haya'u yasudduni wa ukrimu ba'li an tunala marakibuh. Ini kata-kata wanita ini, dia bersyair. Dia kata, demi Allah, kalaulah tidak aku takut pada Allah yang tidak ada Tuhan lain daripada dia, saya bergoyang katil rumah ni. Bergoyang kata apa ni? Dia kata apa ni? Maaf. Bait yang pertama dulu. Tatawala hadzal lailu wa qadalla janibuh. Panjangnya malam
gelaknya malam ni. Maknanya wa araqani, aku tak lena tidur. Tak ada teman yang duduk di sebelah aku ni. Mana suami dia pergi jihad. Baru mari ni. Fa wallahi laula Allah. Demi Allah, kalaulah tidak kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, ditakuti lain daripadanya, nasaya bergoyang katil rumah ni. Maknanya mana benda tak baik akan berlaku lah. Tapi dia takut pada Allah, tapi luah perasaan. Makhafatu rabbi wal haya'u yasudduni, kerana takut pada Tuhanku dan sifat malu yang menghalangku. Wa ukrimu ba'li, dan aku juga menghormati kemuliaan suamiku. Apa ni, isteri dia tidak diperlakukan oleh orang lain. Jadi kata-kata ini menunjukkan satu luahan perasaan seorang wanita yang berjauhan dari suami. Ini bahaya, tengok suami ni. Summa tanaffasatis su'ada. Dia kata, kemudian dia mengeluh panjanglah. Tak ada orang. Nak tidur tak lena. Suami duduk jauh, tapi aku takut ke Tuhan. Mana dia duduk mengeluh. Wa qalat. Kemudian dia merepek pula tu. Lahana ala Umar bin Khattab ma laqitul lailah. Bagi Umarnya, masalah kita ni masalah simple je bagi dia ni. Dia tak tahu apa tu. Kita duduk rumah ni tak lena tidur. Khalifah duduk rehat kat rumah dia. Umar bila dengar nama dia diseru, kemudian kata-kata wanita ini dicurigai, fadaraba babadar. Umar apa ambil tongkat dia, ketuk pintu. Si wanita ni pemarah. Man hadha alladhi ya'ti ila imra'atin mughibatin hadhihi sa'ah. Siapa dia ni? Mari rumah orang perempuan yang tak ada suami masa ni. Siapa? Jadi wanita tu menunjukkan dia tu seorang yang baik. Dia marah. Faqala iftahi. Umar kata, buka pintu. Tak boleh. Mana boleh? Malam-malam ni yang buka pintu. Siapa awak? Dia kata, dia suruh buka lagi. Dia kata, amma wallahi lau balagha amirunil aqabaka. Ni aku repot. Kalau Umar tahu, kamu akan kena hukuman. Umar pun tengok dia tak mau buka pintu, dia marah pula, sebut nak repot ke Umar pula. Falamma ra'a afafaha. Bila Umar tengok confirm dah ini perempuan wanita yang baik, yang jaga diri, qala iftahi fa ana amirul mu'minin Umar. Buka pintu, aku Umar. Aku ni amirul mu'minin. Qalat kazabta. Bohong awak ni. Mana awak amir ni malam-malam ni? Farafa'a sawtahu wa jahara laha. Umar pun angkat suara mengatakan bahawa buka pintu, aku ni Umar. Barulah perempuan ni, ni suara Umar ni, suara khalifah ni, dia pasti dah. Barulah dia buka pintu. Faqala kaifa qulti. Bahasa Arab katakan mek, kalau kita orang Kelantan dia, mek. Kata apa saat ni? Apa syair membaca tadi? Fa'adat alihi maqal. Dia pun baca balik. Baca semula. Umar tanya, aina zawjuki? Suami awak di mana? Qalat fi ba'si kaza wa kaza. Suami aku pergi berjihad di negeri, disebutlah tempat yang dihantar oleh Umar tu. Baik, Umar ambil maklum nama suami dia. Fa ba'asa ila amili zalikal jun ansarha fulan. Umar pun hantar surat dia kepada ketua tentera yang tempat dia pergi, suruh hantar balik suami budak perempuan. Hantar balik suami segera. Bila suami dia balik, dia kata, ada apa ni? Apa masalah saya? Apa kesalahan saya buat? Qala izhab ila ahlik. Tak usah cakap banyak, pergi balik rumahmu. Pergi jumpa isterimu. Umar kata, lepas ni kita panggil balik. Pergi dulu. Kemudian summa dakhala ala Hafsata. Sayyidina Umar pergi jumpa anak dia Hafsah.
Faqala ay bunayya, anakku, kam tasbirul mar'ah an zawjiha. Cakap betul Hafsah. Seorang wanita ni boleh sabar berapa lama tempoh berpisah dengan suami. Suami tinggal pergi, berapa lama boleh sabar. Dia kata syahran, sebulan, wasnaini atau 2 bulan, wa thalatha, 3 bulan. Tangan lebih daripada 3 bulan. Wa fir rabi'i yanfadus sabru. Lepas daripada 4 bulan, masuk 4 bulan, hilang sabar. Itu yang duduk menyanyi tu. Duduk bernasyid malam-malam tu. Faja'ala dzalika ajalan lil ma'si. Kemudian Umar letak satu tempoh, setiap tentera pergi tak lebih daripada 4 bulan kena balik. Manakala kita hari ni pun kita kena belajar lah. Kena belajar tempoh berapa lama seorang suami boleh tinggal isteri dia kalau nak mengembara offshore ke pergi tengah laut ke mana. 4 bulan tak lebih kena balik. Hikayatun mu'tamadah. Kata di Haidar, pengarang kitab, dia kata hikayat ni telah diiktimad oleh ramai ulama-ulama, di antaranya Raudatul Muhibbi Ibn Al-Qayyim, Tarikh Khulafa' di Suyuti, Akhbar Umar di Tantawiyin, Fiqhus Sunnah Sayyid Zabi Al-Halal wal Haram wa ghairu min kutubit turas. Wallahu alam. Baik, dilalatu al-qisah. Kisah ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan haqqul mar'ah fil jima'i wal 'ishrati wajibun 'ala zawjiha. Hak seorang suami mesti menunaikan tanggungjawab dia kepada isteri, tak boleh berpisah lama, dan mesti melakukan perhubungan persetubuhan dengan isteri dia dalam tempoh yang tertentu. Setengah orang ni tak berpisah dia punya tubuh, ada di rumah tapi tak sentuh isteri. Berkelahi. Nah, isteri duk main grup WhatsApp dia, suami grup WhatsApp dia, masing-masing bawa diri. La, ada tempoh dia. Baik para pelajar sekalian, kisah ni menarik. Kita baca ringkas-ringkas insya-Allah. Yang pertama, rawi al-qisah nama dia Sa'id bin Jubair bin Hisham. Sa'id bin Jubair bin Hisham, Al-Imam Al-Hafiz Al-Muqri Al-Mufassir Al-Syahid. Darjat dia seorang imam, Hafiz ni orang hafal hadis, hafal Quran tu memang dah hafal dah. Al-Muqri seorang ulama qiraah, mufassir, ulama tafsir, seorang syahid. Abu Muhammad ataupun Abu Abdullah Al-Asadi Al-Walibi Maulahum Al-Kufi. Ahadul A'lam, seorang tokoh yang sangat masyhur. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Abbas, dan banyak riwayat dia daripada Ibnu Abbas, dan riwayat yang cukup baik, dan daripada Abdullah bin Mughaffal, Aisyah, Adi bin Hatim, Abi Musa al-Asy'ari wa ghairuhum. Satu hari, dengar ni. Ini kisah menarik. An Umar bin Habib qala, satu masa Sa'id bin Jubair duduk di Asbahan, la yuhaddis. Masa dia di Asbahan, dia tak riwayat hadis. Dia tak ngajar riwayat hadis. Dia mengajarlah, mengajar bab hukum-hukum orang tanya, tapi riwayat hadis tidak. Bila dia balik ke Kufah, faja'ala yuhaddis. Dia mula riwayat hadis, haddasani pun, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak murid dia tanya, kenapa Tuan Syekh Sa'id waktu di Asbahan tak meriwayatkan hadis? Balik ke Kufah baru riwayat. Tulis kata-kata hikmah. Dia kata, unsur bazzaka haitsu tu'raf. Unsur bazzaka haitsu tu'raf. Kamu kemukakanlah kain yang kamu nak jual ini kepada orang yang mengenali kualiti kain. Mana kalau kita ni kain jenis apa? Tenun mana, model apa kain, jenis apa kain ni, beri kepada orang yang tahu jenis kain. Hak tahu jenis kain buruk, kain tuala dengan kain batik lepas samanya, tak usah jual kau gitu. Dia tak pandai menilai. Apa dia maksud ni? Maksud dia kata, i'rid bidha'ataka 'ala man yuqaddiruha.
kita nak kemukakan ilmu kita itu kepada orang yang tahu nilai. Maknanya orang di Asbahan ni cukup kita bagi tahu hukum, bagi tahu dia punya soalan-soalan yang mereka nak ajar fiqh, ajar solat. Adapun ilmu hadis ini perlu pada kepakaran. Jadi aku tak cerita di situ, aku cerita di Kufah sebab ramai ulama. Jadi penting ni. Sama jugalah kita sekarang ni kena belajar daripada Said. Ada isu-isu yang tak perlu kita perbesarkan ataupun bincang di hadapan khalayak ramai. Kita bincang dengan penuntut ilmu, talabatul ilmi, bincang dengan para ulama, para asatizah yang layak dengan makam ilmu itu. Kalau tidak, dia akan menimbulkan fitnah ataupun membazir masa. Jadi itu. Baiklah. Wa an Sa'id bin Jubair qala, di antara kata-kata hikmah Sa'id bin Jubair, dia kata apa? At-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah Ta'ala adalah merupakan himpunan iman. Kita nak kuat iman kita duduk di mana? Duduk di tawakal. Dan di antara doa yang dibaca oleh Sa'id, tulis doa ni menarik. Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli 'alaik wa husnadh dhanni bik. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli 'alaik wa husnadh dhanni bik. Ya Allah, aku minta denganmu benarnya tawakalku kepadamu dan eloknya sangkaanku kepadamu ya Rabb. Ini doa menarik. Siapa boleh tulis, tolong tulis. Lagi kata-kata hikmah Sa'id, innal khasyata an takhshallah. Inna khasya, sifat takut itu, kamu takut kepada Allah Azza wa Jalla hatta tahula khasyatuka bainaka wa baina ma'siyah. Sehingga sifat takut ini menjadi benteng, tembok yang menghalang kita daripada maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Takut kepada Allah. Fatilkal khasyah, itu nama dia takut. Tapi kalau setakat kita mengajar bab takut tapi maksiat buat juga, itu dia panggil maklumat. Wazikru ta'atullah, dan sentiasa berzikir mentaati Allah Azza wa Jalla. Siapa yang taat kepada Allah faqad zakarahu. Siapa dia taat kepada Allah Taala, itulah orang yang berzikir, ingat kepada Allah. Kalau setakat subhanallah la ilaha illallah tu tak bergoyang, dia 5. Tapi lepas pada dia 5 tu tak takut-takut ke Tuhan. Nah, itu tidak berzikir nama dia tu. Wa man lam yuti'hu falaysa bizakir. Siapa tak taat kepada Allah Taala, bermakna orang itu bukan orang berzikir. Walaupun mulut dia ada memak-memak berzikir, tapi hakikat dia tidak berzikir. Wa in aktsarat tasbih wa tilawatal Quran, kalau dia banyak bertasbih, banyak baca Quran sekalipun, dia kira tidak berzikir sebab mulut kata, hati tak ikut, body tak dengar. Mana di sini kita boleh faham hakikat orang yang ingat kepada Allah, hakikat orang yang takut kepada Allah Taala, hakikat zikir yang sebenar bukan hanya sepatah dengan lidah, tapi dengan amalan dan juga pegangan. Tamatlah kita cerita Sa'id bin Jubair. Kita berpindah pula kepada yang kedua, Umar Ibn Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Abu Hafs Amirul Mukminin. Dia ni masuk Islam, Umar masuk Islam selepas 40 orang lain masuk Islam, dan 11 orang perempuan. Islamnya Umar di awal Islam membawa kemuliaan, menyebabkan orang berani menzahirkan Islam. Dia sudah dikenali yang begitu ramai, banyak kali dah kita sebut tentang Umar. Cuma untuk maklumat para penuntut ilmu, ada beberapa orang di kalangan ahlul ilmi, di kalangan ulama yang nama dia Umar bin Khattab. Di antaranya Umar bin Al-Khattab As-Sijistani, 2. Yang ketiga Umar bin Khattab Al-Ambari Al-Kufi. Yang keempat Umar ibn Khattab Al-Basri As-Sadusi. Jadi nama dia semua Umar bin Khattab. Tapi biasanya kalau dalam riwayat hadis, bila sebut Umar bin Khattab akan pergi kepada khalifah. Tapi kalau orang mutakhir sebut Umar, tengok dulu siapa dia ni. Di kalangan ulama yang mutakhir, jangan bertukar. Yang ketiga Hafsah binti Umar
radhiyallahu anhuma, isteri Nabi, Ummul Mukminin, adik-beradik dengan Abdullah bin Umar, seibu sebapa. Mak dia Zainab binti Maz'un. Hafsah termasuk di kalangan wanita yang berhijrah dari Mekah ke Madinah sebelum kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni isteri kepada Khunais, Kha Nun Yasin, KSU, Khunais bin Huzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi. Fastushida, suami dia mati dalam peperangan Uhud. Falamma ta'ayyamat, bila dia janda, suami dia mati dalam peperangan Uhud, Sayyidina Umar mencari siapa akan jadi pengganti suami. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, aku nak kahwin kamu dengan Hafsah. Abu Bakar diam, tak kata apa. Faghadiba Umar. Umar nak marah. Apa Abu Bakar ni? Orang nak bagi isteri, senyap tak jawab ni, kenapa tak kata nak, tak kata tak. Itu bahaya, kita tak boleh. Kalau kita minta anak orang ke, apa dia orang minta anak kita, kita kena jawab. Sama ada beri atau tolak. Apa ni, tak mau. Abu Bakar tak jawab. Umar nak marah. Summa lamma matat Ummu Kulsum, apabila Ummu Kulsum mati, isteri pada Sayyidina Uthman, dia kata, Uthman, aku ganti Ummu Kulsum dengan Hafsah. Faqala Uthman, ma uridu an tazawwaja al-yawm. Maaflah Sayyidina Umar, aku tak nak kahwin sekarang. Rumput belum naik lagi. Kubur isteri aku ni, tak mau kahwin. Fawajada alaih. Umar pun nak marah. Umar ni backing dia. Awak tak nak, aku bagi apa masalahnya. Hafsah bukannya tak comel. Cuma dia kematian suami. Iyalah, dua orang sahabat yang hebat, dua-duanya tolak. Apa kurangnya anak dia tu? Marah sikit. Fasyakahuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dengan Uthman pergi bagi tahu Nabi, Rasulullah, Umar marah ni. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata apa? Yatazawwaju Hafsata man huwa khairun min Uthman. Akan kahwin dengan Hafsah orang lebih baik daripada Uthman. Wa yatazawwaju Uthman man huwa khairun min Hafsah. Uthman akan kahwin dengan orang lebih baik daripada Hafsah. Pelik sikit. Tengok ayat dia. Hafsah akan berkahwin dengan orang lebih baik daripada Uthman. Uthman akan kahwin dengan orang lebih baik daripada Hafsah. Siapa dia ni? Ini menarik kita. Wa qad kana, dan telah jadilah. Kemudian setelah faqad tazawwaja an-nabiyyu, Nabi kahwin dengan Hafsah setelah ba'da Aisyah, dan Nabi kahwinkan Uthman dengan anak dia seorang lagi, Ruqayyah, setelah matinya Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah anak Nabi, takkan sama dengan anak Umar. Hafsah kahwin dengan Nabi, tak sama dengan Uthman. Itu ayat dia. Lepas kahwin, Abu Bakar pergi jumpa Umar. Umar, la tajid alayya fi nafsi. Umar, mu jangan ambil hati dengan aku ya. Aku tak jawab. Tak jawab tu sebab apa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Hafsah. Nabi dah sebut tentang Hafsah ni. Nabi kata dia akan ambil Hafsah. Falan akun li ufshi sirra Rasulillah sallallahu. Aku tak akan buka rahsia Nabi. Walaupun dengan isyarat. Sebab tu aku tak berani. Aku tak nak kata tak nak. Aku tak nak kata nak. Kalau aku nak, mana aku dah potong terik Nabi. Kalau aku tak nak, kau marah dengan aku. Jadi aku diam. Itu sebab. Dan Nabi kita kahwin dengan Hafsah pada tahun yang ketiga alal arjah. Tahun yang ketiga. Mana lepas Uhud. Uhud kawan itu mati Uhud. Wallahu alam bila ke tahun. Sebabnya kalau mati dalam peperangan Uhud, tahun yang ketiga bulan Syawal. Tapi dalam kita kata fastushida yauma Uhudin. Jadi ada khilaf di situ tentang bila ke tarikh Nabi kita kahwin dengan Hafsah. Pernah satu masa Nabi pernah cerai sekali Hafsah. Ada masalah tertentu. Sayyidina Umar cukup sedih.
Sehinggalah Jibril datang, dia kata, ya Rasulullah, inna Allah ya'muruka an turaji Hafsah bint Umar rahmatan li Umar. Rasulullah ambil balik Hafsah, rujuk balik kerana rahmat pada Umar. Dan innaha qawwamatun sawwamatun, Hafsah ni seorang yang kuat ibadat pada malam dan sentiasa berpuasa pada siang hari. Bukannya orang sembarangan. Ada sedikit kesilapan, boleh jadi dengan kena cerai sekali itu mungkin dia lebih insaf, lebih berhati-hati. Wa innaha zaujatuka fil jannah, Hafsah isteri kamu dalam syurga. Maka Nabi kita rujuk balik. Matinya Sayyidina Hafsah pada tahun 41 Hijrah, wa dufinat bil Baqi', dikebumikan di perkuburan Baqi' bersama dengan isteri-isteri Nabi yang 9 orang ada di perkuburan Baqi' di Madinah. Isu yang keempat, wa kana min tabi'ati Umar, Sayyidina Umar ni menjadi kebiasaan dia tafaqqudu ahwal ar-ra'iyah, sentiasa bagi siasat kedudukan rakyat dia. Dia bimbang nanti kalau dia cuai, Allah Ta'ala akan persoalkan Umar, mu jadi ketua, mu jaga hak rakyatmu ataupun tidak. Sehingga kan dia bercita-cita nak pergi duduk setiap kawasan negara Islam tu, duduk sini sebulan, nak dengar hajat, duduk sini. Tapi tak sempat nak pergilah. Negara sudah luas. Cuma dia hantarnya, gubernur-gubernur dia sentiasa dipantau. Jadi dalam cerita ni, Umar pergi menyiasat pada waktu malam, berjalan di lorong-lorong di Madinah, dan dia dengar suara yang mencurigakan. Mencurigakan. Seorang perempuan mengeluh tentang suami dia tak ada di rumah. Ada kata duduk di atas sutu, ada kata duduk di dalam rumah dia. Jadi timbul soalan, adakah Umar tajassus, mengintip, boleh dengar orang duduk bernasib? Maka di sini ulama-ulama sejarah mengatakan tidak. Rumah zaman dulu buat dengan kulit, buat dengan daun tamar dia punya dinding, bukannya batu macam zaman kita ini. Tak dengar apa berlaku, sampai orang azan pun tak dengar. Jadi kalau Umar lalu tu dengar. Atak dia pun rendah. Atak rumah Nabi sendiri, angkat tangan ni sampai dah atak dia. Angkat tangan. Dan Nabi sendiri sahabat pernah dia berjalan dalam lorong Madinah, dia dengar sahabat ni baca kuat Quran. Nabi kata, khafif, slow sikit suara kamu, jangan ganggu jiran. Sayyidina Abu Bakar pula slow baca Quran. Nabi kata kuat sikit. Maknanya Nabi boleh dengar bila dia lalu kat rumah orang. Kena hati-hatilah kita, jangan sampai orang dengar kita bercakap. Allahu Akbar. Jadi bila Umar dengan kata-kata ini boleh menimbulkan keraguan, fitnah, maka Umar cepat-cepat menangani masalah. Yang kelima, yaduqul bab Umar. Umar terus ketuk pintu. Buka pintu. Jadi orang perempuan ni takut nak buka. Bila takut nak buka, Umar pasti ada beberapa perkara yang ada pada wanita ni. Yang pertama, seorang yang afifah, seorang yang baik jiwa, bukan perempuan yang tak baik. Cuma dia mengeluh kerana hilang sabar sudah, suami dia lama sangat pergi. Yang kedua, orang perempuan pasti nak buka pintu tu siapa dia, betul ke Umar ni, betul ke tidak. Tanpa dia berlawan, sudah pasti betul, baru dia berani buka. Yang ketiga, dia buka pintu dengan keadaan aman, bukan kata mencurigakan, tidak. Jadi Sayyidina Umar bila dia dengar benda-benda yang macam ni, tak boleh tangguh lama, terus menangani masalah. Maka apakah yang keenam, Umar yattakhidhu ijra'at, buat tindakan cepat, drastik. Hantar surat kepada ketua tentera, hantar balik suami itu. Bila hantar balik suami sampai, Umar kata balik rumah, lepas ni baru jumpa aku, pergi rumah dulu, isteri muda tunggu. Kemudian di antara perkara yang kita kena peka, kena cakna kata orang sekarang ni, iaitu
Umar bertanya wanita, anak dia sendiri, tentang berapa lama orang perempuan boleh sabar. Kenapa dia tak tanya Aisyah? Aisyah duduk dengan Nabi SAW, lain dia punya cara. Jadi tanya Hafsah lah, sebab Hafsah pernah ada suami lain dulu. Dah lain dia punya cara. Maka Hafsah radhiyallahu anha menyatakan paling elok sebulan ya. Lebih sikit 2 bulan. Lebih lagi paling lama 3 bulan. Jangan lebih 4 bulan. Mana maksima tak lebih daripada 4 bulan. 4 bulan tak boleh meracau. Jadi lebih pada had. Lebih daripada had. Maka Umar radhiyallahu anhu telah mengambil pendekatan menerima maklumat daripada Hafsah tadi. Dia ambil maklumat. Ini dipanggil ilmu psikologi. Ilmu psikologi kita kena ambil kira. Orang ni boleh berapa lama. Sebab setiap orang berbeza. Ada orang lama pun tak apa. Lama sikit tak apa. Ada orang tak boleh. Yang ketujuh, az-zawaj i'fafun lit-tarafaini. Akad perkahwinan itu adalah merupakan dua-dua. Sebab tu Tuhan kata hunna libasul lakum wa hunna libasun wa antum libasul lahunna. Wanita menjadi pakaian laki-laki, laki-laki pakaian wanita. Maknanya dua-dua tu perlu memelu. Tidak boleh. Jadi maka apabila berkahwin, isteri kena duduk dengan suami, suami kena duduk dengan isteri. Setiap masa ada kehendak dia yang tersendiri, tidak boleh. Maka di sini timbul lagi ulama fiqh mengambil jalan daripada hadis, daripada maklumat ini, berapa lama kau wajib kena ada. Ibn Hazm dengan majoriti ulama dia kata wajib. Suami mesti melakukan persetubuhan dengan isteri, wajib, bukan sunat. Kalau kamu tak mampu, tinggalkan dia, biar dia kahwin dengan orang lain. Tak boleh. Imam Ghazali dia kata tak lebih daripada 4 malam. 4 malam. Sebab itulah orang laki-laki boleh kahwin 4. Mana setiap isteri digilir 4 orang. Jadi 4 malam seorang kena ada. Tak kira lah sama ada melakukan persetubuhan ataupun duduk dengan isteri. Ada riwayat kata Ibn Hazm juga kata fi kulli tuhrin marrat. Setiap kali dia suci daripada haid kena ada sekali. Imam Ahmad 4 bulan, setiap 4 bulan. Yang ambil daripada hadis cerita Hafsah tadi, tak lebih daripada 4 bulan. Yang Sayyidina Umar pula, setelah dia kaji-kaji, dia kata seorang tentera boleh pergi 4 bulan, tak termasuk pergi dan balik. Maknanya pergi sebulan, balik sebulan. Duduk sana 4 bulan. Jadi 6 bulan paling maksimal. Wa hadzal wajib alaihi, inilah yang wajib ke atas suami. Tak boleh lebih daripada 4 bulan. Kalau kita nak ambil kira tempat yang jauh, kena kira tambah lagi perjalanan pergi balik. Wa hadzal wajib alaihi wa qawlu ta'ala wa la tansawul fadla bainakum, jangan lupa kebaikan di antara kamu. Jangan lupa kebaikan di antara dua suami isteri ini. Baiklah. Yang ke-8, warrajulul hasif, seorang suami yang cerdik, yang pintar, yang baik, mesti mengambil kira keadaan isteri. Isteri tak sama, perempuan tak sama. Ada orang yang semangat, dia kuat. Ada orang yang biasa-biasa. Ada orang mesti tempoh-tempoh ni tentulah. Suami-suami yang ada isteri tahulah. Kalau ada seorang itu pakai tak cakap banyak, pakai begitu. Nah, jadi kita tak mau detail lah kat sini. Nak baca dalam buku ni ada detail. Maka setiap orang dia tahu hak isteri dia, maka tidak boleh diabaikan. Ada orang yang seminggu sekali, ada orang 2 kali, ada yang lebih-lebih pun ada juga. Allahu Akbar. Maka ada cerita, kata di pengarang kita ni, Haidar, dia kata rajulun talaqa imra'atahu. Ada suami terpaksa cerai isteri dia sebab isteri dia mengamuk lebih daripada kemampuan. Dia punya turbo tak kuat. Macam-macam lah. Nah, orang tua-tua ni tak larat dah, tapi si isteri ni kuat, terpaksa kena cerai.
Sebab itu di antara hikmah kenapa wanita dikhitankan. Khitan itu untuk takhfif daripada kedudukan yang ada. Ini wallahu alam salah satu daripada sebabnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang saya usaha ni. Nama dia Keindahan Islam. Kitab ni menarik untuk dibaca. Sebab kenapa dibenarkan perkahwinan, dibenarkan perceraian dan dibenarkan poligami dan sebagainya, ada dalam kitab ni. Ambil nama kitab ni Keindahan Islam. Kena ada kitab ni. Nama dia apa? Keindahan Islam. Kita nak bagi tahu keindahan Islam itu comel. Yang kesembilan, hubungan suami isteri adalah merupakan hubungan peribadi yang sangat-sangat peribadi. Rahsia yang sangat rahsia. Maka jangan sekali-kali seorang suami merendahkan apa yang berlaku di antara dia dengan isteri. Jangan. Isteri pun jangan juga duduk buka rahsia kepada orang, itu dia panggil perbuatan yang tidak baik. Haram perbuatan itu. Jadi haram pergi duduk istighfar kepada orang, jangan. Ada dalam hadis yang disebut tentang Nabi kita larang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang seorang suami yang melakukan hubungan di antara dengan isteri dia, kemudian dia beritahu kepada orang. Ini di antara perbuatan yang dilarang oleh Islam, dan adalah perbuatan itu perbuatan yang sangat tidak bermoral ataupun tidak beradab, tidak beretika. Jangan duk cerita dengan orang. Ni ada cerita lagi dia kata ni. Wa nulahiz, dia kata kita perhatikan berlakunya beberapa perkara yang tidak baik hubungan suami isteri ni apabila salah seorang daripadanya cuai tanggungjawab, sama ada isteri atau suami. Seorang ahli lughah, tak apalah kita cerita. Seorang qala al-Asmu'i. Asmu'i ini seorang ahli lughah. Dia kata ghadibat imra'atun zawjaha. Satu hari seorang perempuan ni marah pada suami dia, marah. Fajala 'alaiha yujami'uha. Suami dia mari dia pegang isteri dia, dia melakukan persetubuhan. Faqala la'anakallah. Celakamu ni. Setiap kali berlaku isu mari dekat aku pula. Mari pula buat satu benda yang aku tak boleh nak tolak dia. Ini masalah dia. Banyak lagi lah. Baiklah, kita tamatkan. Jadi yang penting sekalinya, jangan sekali-kali seorang perempuan atau lelaki mendedahkan rahsia rahsia di antara dia dengan suami. Apa boleh, sebab itulah Hana tegur sebahagian daripada orang muda ni yang duk main Facebook ke, duk main TikTok ni. Duk main suak bini, suak suami. Kamu dia ambil gambar apa di Facebook. Kamu dia duduk main gambar-gambar menjeling bertentangan mata lah macam-macam. Kamu dia letak bawah gambar. Kita kata ini tidak sesuai. Cukuplah gambar-gambar yang romantis macam ni. Dia panggil Arab kata gambar-gambar yang romansi macam ni, cukuplah kita buat untuk kenangan simpanan peribadi, kenang-kenangan hari tua esok. Waktu ni lah waktu tak kecut dua-dua lagi ni. Waktu duk main minyak wangi ni, waktu dah main minyak angin esok, tengok gambar lah. Ni duk post kat orang buat apa? Duk post kat orang buat apa? Jadi sehingga timbul orang panggil perbincangan ataupun perbahasan di antara anak-anak muda sekarang ni, apabila ada yang mengatakan bahawa share gambar-gambar isteri di Facebook ini dayus, sekiranya isteri tak tutup aurat, dan ada yang mengatakan dayuh belaka sebab suami isteri bukan untuk ditayang-tayangkan. Yang kita peliknya, pendakwah pun bertaraf bertitle da'i, belajar sunnah, belajar ni cerakat sedap, tapi duduk mabuk juga duduk share gambar bini tu buat apa? Tak sekira tak dayuh lah kita kata. Tapi yang gila sangat nak share tu buat apa? Itu pun satu masalah yang perlu dikaji-kajikan. Baiklah, sebagai penutup, bahawa hubungan suami isteri ada hak dia, ada sempadan. Kalau dah kahwin tak boleh tinggal lama kecuali kerana darurat, peperangan, terpaksa suami ke luar negeri, keluar negara kerana belajar, contohnya pergi mengaji, ataupun posting-posting yang terpaksa. Sebab itulah kita harap sangatlah pihak kerajaan
mengambil kira apa yang disebut ditulakkan di media sosial, dia panggil guru duka lara. Guru duka lara ni. Suami duduk sini, isteri duduk di seberang laut contohnya. Boleh je satukan dua orang ni. Tanya, awak suami nak ikut bini ke bini ikut suami? Pilih salah seorang. Tak bawa baliklah sini, duduk dekat sekali. Ataupun kalau terlalu lama sangat duduk jauh, ada limit lah, 5 tahun ke 10 tahun duduk di kawasan, baliklah ke negeri-negeri yang asal mereka. Boleh je buat sebenarnya. Tapi entahlah di mana ke telinga yang akan mendengar, kerajaan telah bertukar bersana sini, berbagai-bagai teori yang dihamburkan kepada janji-janji yang dilontarkan kepada masyarakat. Tapi guru duka lara masih lagi berduka. Kita mengatakan di atas nama rahmatan lil alamin, yang kita duk siar-siarkan, duk war-warkan rahmat. Satukan suami isteri yang berjauhan, tak kira lah guru ke pegawai ke apa saja, doktor-doktor perubatan ke, letak mereka berdekatan yang sesuai dalam satu daerah yang sama ataupun di tempat yang bolehlah pergi balik untuk hari yang sama. Kita kata wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu berilah rahmat kepada orang yang duduk di atas buku bumi ini, kamu akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi wallahu alam, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita ini. Kita akan sambung lagi hikayat yang ke-162 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.